أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk mengaji dalam pengajian My Hadis Time Rasulullah, suri teladan kita pada hari ini. Baik, seperti biasa saya akan kongsikan kepada tuan-tuan satu hadis sebagai permulaan, yang mana kalau tuan-tuan masih ingat sebelum ni saya ceritakan tentang hadis yang diajarkan ataupun zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Saidina Abu Bakar. Hari ini adalah satu zikir yang didengari sendiri oleh Saidina Abu Hurairah, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Rasulullah kata pahalanya adalah kanat lahu adlun asyara riqabin, iaitu dia seumpama membebaskan 10 orang hamba, wa kutibat lahu mi'ata hasanah, dan diberikan kepadanya 10 pahala kebaikan, wa muhayyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan daripadanya 100 kesalahan, dan dia diberikan banyak kelebihan yang lain sekiranya dia mengucapkannya ataupun dia mengekalkan ucapan ini sebanyak 100 hari sekali. Maknanya kalau boleh tuan-tuan ucapkan lafaz zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau boleh sehari 100 kali. Rasulullah menceritakan bagaimana dengan zikir ini akan banyak mendapat pahala dan dihapuskan dosa kita. Yang ni kadang-kadang kita ucapkan lepas daripada solat kita. Dalam riwayat yang lain ada menyebutkan tambahan yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, ini adalah tentang hadis permulaan kita agar kita dapat amalkan zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah SAW. Baik, seperti biasa dengan saya Ustaz Husaini, apa khabar? Selamat sihat Datuk. Alhamdulillah. Hari ini Ustaz Husaini perasan kita dah masuk ayat terakhir dah ni. Dah muka surat terakhir daripada surah Baqarah. Lepas ni bagi surah baru pula. Masya-Allah. Baik, hari ini ada satu keseronokan kalau tuan-tuan masih lagi ingat perbincangan sebelum ini tentang ayat yang paling panjang dalam suratul Baqarah, iaitu tentang ayat hutang. Maka pada perbincangan yang selepas daripada ini kita akan masuk kepada tentang 2 ayat pengakhir surah Baqarah ini. Tapi sebelum kita masuk kepada hadis yang berkaitan, mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan daripada Ustaz Husaini. Silakan. Terima kasih Dr. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, jom kita tengok halaman terakhir suratul Baqarah, ya. Kita perhatikan pada ayat yang ke-285 dan 286 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا
طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallah. Sadaqallahul Azim. Begitulah bacaan yang disampaikan oleh Ustaz Husaini tadi, dua ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah, iaitu ayat yang ke-285 dan ayat yang ke-286, menceritakan dia sebenarnya refleksi daripada awal. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat ayat yang terawal, Allah Taala ceritakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ceritakan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, yang mana mereka beriman dengan hari kiamat dan sebagainya. Penutup surah Baqarah ni Allah Taala cerita bagaimana Rasul itu beriman. Masya-Allah. Maknanya ada kaitan permulaan surah Baqarah dengan penghujung surah Baqarah. Bila Allah Taala ceritakan tentang permulaan surah Baqarah tentang sifat orang bertakwa, muttaqin, penghujungnya Allah Taala ceritakan tentang bagaimana sifat orang muttaqin juga, iaitu mereka beriman seperti mana berimannya para rasul dengan Allah, beriman dengan malaikat, wa kutubihi wa rusulihi dan sebagainya. Baik, kita masuk kepada hadis pula, perbincangan tentang dua ayat yang terakhir ini. Kalau permulaannya tentang orang yang bertakwa, maka penutupnya pula tentang apa? Mari sama-sama kita saksikan hadis yang akan kita kongsikan pada hari ini yang diriwayatkan daripada Abi Mas'ud. An Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Daripada Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah pada malam hari, maka dua ayat itu sudah cukup untuknya. Hadis ni diriwayatkan daripada oleh Al-Imam Bukhari. Baik, perbincangan selanjutnya mengenai hadis ini dan ayat ini akan kita teruskan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan dalam perbincangan kita mengenai tentang dua ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah. Tadi kita telah sebutkan hadis yang menceritakan siapa yang membaca dua ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah pada malam hari, maka ayat itu telah mencukupi bagi dirinya. Maka dekat sini kita akan dapat tahu kelebihan dua ayat yang terakhir daripada surah Baqarah itu tadi dari aspek kelebihan dan sebagainya. Tapi sebelum kita masuk mengenai perbincangan konten ataupun isi kandung hadis tersebut, suka saya nak tanya Ustaz Husaini. Kalau Ustaz Husaini tengok tadi perawinya nama dia Abu Mas'ud. Ya. Ustaz Husaini pernah dengar Abu Mas'ud ni? Yang saya pernah dengar Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Adakah dia sama dengan Abu Mas'ud? Bukan. Dia bukan orang yang sama, tuan-tuan, puan-puan. Jangan terkeliru. Yang ni kadang-kadang takut orang terkeliru. Namanya dua orang yang berbeza. Seorang Abu Mas'ud, seorang lagi Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud adalah namanya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kalau yang ni Abu Mas'ud ni namanya lain. Yang ni sama-sama kita perhatikan dalam slide yang kita sediakan buat tuan-tuan mengenai tentang tokoh perawi kita pada hari ini, iaitu Sayyidina Abu Mas'ud, yang mana nama beliau yang sebenar adalah Uqbah bin Amir bin Tha'labah. Uqbah bin Amir bin Tha'labah, beliau pernah menyertai perang Badar, iaitu ahli Badar, dan beliau meninggal dunia pada tahun yang ke-40 Hijrah. Kalau tak silap saya, Abu Mas'ud ni jugalah sahabat yang meriwayatkan tentang ketekunan para sahabat mendengar hadis daripada Nabi. Kalau tak silap saya, Abu Mas'ud ni dia pernah ceritakan kalau para sahabat ni dia mendengar hadis daripada Nabi seakan-akan burung boleh datang hinggap ke kepala, maknanya terlalu tekun. Jadi yang ni kalau tak silap saya Abu Mas'ud lah yang meriwayatkan hadis mengenai perkara tersebut. Yang ni secara ringkasnya mengenai tokoh perawi kita pada hari ini.
Baik, perbincangan yang seterusnya kita masuk mengenai tentang hadis tadi, yang mana Abu Mas'ud ataupun Abi Mas'ud, dia kata Rasulullah kata siapa yang baca 2 ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah memadai buat dirinya pada malam tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan buat malam tersebut? Yang ni sebenarnya tentang kelebihan suratul Baqarah. Antara kelebihan surah Baqarah adalah membaca 2 ayat yang terakhir. Ketika menghuraikan mengenai maksud memadai dah buat mereka yang baca 2 ayat terakhir daripada surah Baqarah ni, Al-Imam Ibn Hajar. Al-Imam Ibn Hajar kata walahu kafata ayu ajza'na anhu min qiyamul lail bil Quran. Ibn Hajar kata barangkali maksudnya adalah dia baca 2 ayat tu saja telah memadai pahalanya sama seperti dia qiyamul lail dengan bacaan Quran tersebut. Mana kuat pahala dia. Ada pula yang kata ajzata anhu an qiraatil Quran mutlaqan, ataupun seolah-olah dia dengan 2 ayat tersebut seakan-akan dapat pahala membaca Al-Quran. Maknanya luas pahala dia. Yang ni kelebihan-kelebihan. Ada yang kata kafatahu syarri syaitan. Ada yang kata maknanya kalau dia baca 2 ayat daripada ayat terakhir surah Baqarah tu tadi memadai ataupun menyelamatkan dia daripada segala gangguan syaitan pada malam tersebut. Ini antara kelebihan suratul Baqarah. Ada dengar juga dia surah Baqarah ni dia mengelak daripada disihir, Doktor. Disihir pun ada juga kelebihan, antara kelebihan-kelebihan membaca surah Baqarah. Ada selain daripada tu Ustaz ni pernah dengar antara lain kelebihan surah Baqarah ni? Saya dengar juga surah Al-Baqarah ni juga adalah untuk rumah yang kosong. Jadi bila masuk kita digalakkan untuk membaca suratul Baqarah. Masya Allah. Yang ni yang diamalkan oleh orang kita jugalah. Tapi sebenarnya ada hadis mengenai perkara tersebut. Yang ni Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Yang Rasulullah bersabda, dia kata la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kubur. Dia kata inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fiha suratul Baqarah. Rasulullah kata syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca di dalamnya suratul Baqarah. Jadi atas dasar tu barangkali ada sebahagian orang kita faham bahawa kalau kita baca suratul Baqarah maka dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Jadi mereka faham daripada hadis ni, maka mereka masuk rumah mereka pun baca suratul Baqarah. Kerana Rasulullah berpesan mengenai tersebut. Tapi yang penting juga part yang awal. Part awal tu Rasulullah kata jangan jadikan rumah kamu seperti kubur kerana sunyi daripada bacaan Quran. Maknanya rumah tu kena dihidupkan juga dengan bacaan Quran. Lalu Rasulullah perincikan lagi siapa yang baca suratul Baqarah, rumah dia syaitan akan lari. Bukan yang kubur tinggal seperti kubur tu lama tinggal. Lama tinggal pun dia juga. Dia tapi juga. Salah satu kalau tak salah saya penafsiran ni maknanya dah lama sangat tinggal. Orang tak baca, ada orang tapi tak baca Quran. Rumah tu seperti gelap kerana tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran. Macam tu juga dengan hadis yang lain menceritakan juga suratul Baqarah ni antara kelebihan orang yang membacanya adalah suratul Baqarah akan datang berhujah untuk kita, mempertahankan kita. Yang ni yang diriwayatkan, kalau tuan-tuan masih lagi ingat, sebelum ni kita pernah menceritakan yang Rasulullah pernah berkata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, sesungguhnya Quran ini akan datang berhujah ataupun memberikan syafaat pada mereka yang membacanya. Lalu Rasulullah kata iqra'ul Zahrawain, bacalah 2 surah yang berseri ini, iaitu suratul Baqarah dan suratul Ali Imran, kerana Rasulullah kata fa innahu, dia adalah seperti awan yang memayungi orang yang membacanya di hari akhirat kelak. Bahkan dia kata tuhajan an ashabihima, bahkan 2 surah ini akan berhujah, maknanya mempertahankan hak ataupun memberikan pahala, mempertahankan, mendapatkan syafaat buat mereka yang membacanya di hari akhirat kelak. Ada lagi perbincangan selanjutnya mengenai tentang kelebihan surah Baqarah secara umumnya dan 2 ayat yang terakhir tadi. Jangan ke mana-mana. Bertemu lagi dalam My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam pengajian kita mengenai tentang hadis kelebihan 2 ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah. 2 ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah ni tadi saya telah ceritakan pada awal
pengajian kita tadi, iaitu kelebihannya sama seakan-akan menceritakan tentang kontennya, refleksi kepada ayat yang awal tadi, iaitu ayat awal tentang suratul Baqarah menceritakan tentang orang yang bertakwa, penghujungnya menceritakan salah satu ataupun ciri-ciri orang yang bertakwa itu juga, iaitu mereka beriman seperti mana berimannya para rasul terhadap Allah dan rasulnya dan hari kiamat dan sebagainya. Baik. Kemudian dalam hadis pula Rasulullah menceritakan tentang kelebihan membaca 2 ayat daripada suratul Baqarah yang penghujung ni, dan kita telah masuk perbincangan mengenai tentang kelebihan-kelebihan membaca suratul Baqarah. Baik, dalam sesi kali ini kita ada satu segmen khas seperti biasa, iaitu segmen yang dinamakan sebagai viral tetapi tidak sahih. Viral hadis yang viral kita pada hari ini adalah hadis yang agak popular juga Ustaz ini. Mari kita sama-sama perhatikan ataupun tengok slide yang disediakan hari ini mengenai tentang hadis yang viral tetapi tidak sahih, iaitu hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, iaitu menuntut ilmu ke liang lahat, yang bermaksud tuntutlah ilmu daripada buayan sehingga ke liang lahat. Hadis ni memang sangat popular. Tetapi menurut Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, hadis ini dinilai sebagai palsu. Bahkan beberapa ulama yang lain juga meriwayatkan ataupun menghukumkan hadis ini sebagai hadis yang tidak benar. Bukanlah tidak benar, maksudnya tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah. Bahkan mereka berkata hadis ini hanyalah kata-kata hikmah. Maknanya kena hati-hati. Maksud perkataan ini betul. Maknanya tuntutlah ilmu daripada buayan hinggalah ke liang lahat minal mahdi ilal lahdi. Maksudnya adalah betul, tetapi untuk kita sandarkan kepada Rasulullah, hati-hati, kerana menurut Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, perkara ini tidak diucapkan oleh Rasulullah. Kita takut kita tersandarkan ataupun menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah tidak mengucapkan hadis tersebut. Jadi boleh kita ucapkan, tidak menjadi masalah, tetapi kita jangan sebut ini hadis Nabi. Mungkin kita boleh kata tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina lah, tuntutlah ilmu daripada buayan sehinggalah ke liang lahat. Tapi banyak juga penyusun-penyusun mengatakan ini adalah hadis. Yang ni yang kita kena hati-hati. Yang ni kalau mengikut penyelidik kita, bahkan mengikut Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang tokoh ilmuwan hadis daripada Syria. Agak popular Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ni, beliau sendiri yang berhukum ataupun menyatakan sedemikian. Baik, kita masuk kepada perbincangan kita mengenai tentang hadis, tentang kelebihan membaca 2 ayat daripada surah Baqarah itu tadi. Ustaz ini perasan kalau hari ini bagaimana amalan yang kita boleh amalkan, ataupun ada tak amalan-amalan mengenai tentang surah Baqarah, ataupun ada kelebihan lain ke tentang surah Baqarah yang mungkin Ustaz ini nak kongsikan? Baik, kalau kita melihat daripada apa yang disebutkan oleh Dr. Sanusi mengenai dengan hadis-hadis, bila mana dibacakan suratul Baqarah, akan dijauhkan, syaitan tidak akan datang dan sebagainya, dan kita mengambil sedikit istifadah daripada situ. Istifadah tu apa Ustaz? Istifadah ni maksud dia faedah-faedah lah. Mungkin bila kita ambil pengajaran ibrah daripada situ, kita boleh amalkan suratul Baqarah bila mana kita masuk kepada satu tempat yang sunyi. Baik. Daripada perkara itu juga sebenarnya kita melazimi diri kita dengan bacaan Al-Quran sebenarnya, Doktor. Betul. Mungkin ada yang tidak, orang kata tak lazim dengan bacaan Al-Quran. Daripada situlah kita nak lazimi bacaan kita dengan Quran, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa di penghujung rancangan ini, mari sama-sama kita perhatikan resolusi yang kita boleh amalkan selepas daripada pengajian hadis kita pada hari ini, iaitu resolusi yang pertama, kita hendaklah mengkaji kelebihan setiap surah daripada Al-Quran. Tengok kelebihan surah daripada Al-Quran tu. Dan yang kedua, memastikan sesuatu yang datang tentang kelebihan surah daripada sumber yang betul, iaitu sumber yang benar-benar boleh disandarkan kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, kita hendaklah sentiasa bersikap berhati-hati apabila menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ini adalah tentang pengajaran ataupun resolusi yang kita boleh amalkan pada hari ini, kerana kadang-kadang kita dengar banyak kelebihan tentang surah-surah tertentu, tapi kita bimbang, kita takut dapat daripada sumber yang mungkin tidak betul. Jadi kita kena pastikan sumber tersebut adalah sumber yang benar-benar boleh disandarkan kepada Rasulullah. Kalau yang hadis yang mempunyai status lemah pun, kalau dalam bab fadail sebenarnya tidak menjadi masalah. Baik. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Mari sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, di mana tabung yang akan kita gunakan untuk memperkasa merancangkan lagi program pengajian Al-Quran dan hadis kita. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Seperti biasa, bagi mengakhiri pengajian kita pada hari ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha kita dalam menyampaikan ilmu-ilmu hadis ini. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. Silakan Ustaz. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita angkat tangan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada prasangka, dijauhkan daripada segala kesusahan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan jalan penyelesaian, insya-Allah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, lazimilah lidah kami ini dengan bacaan Al-Quran, ya Allah. Jadikan hati-hati kami ini dekat dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan keturunan kami, keluarga kami ini dekat dengan Al-Quran, ya Allah. Amin. Menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kami, ya Allah. Amin. Seterusnya membawa kami hingga ke syurga, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah bacaan Al-Quran ini dapat kami lazimi setiap hari, ya Allah. Walaupun satu muka surat, ya Allah. Jadikan kami istiqamah dengan Al-Quran, ya Allah. Mudah-mudahan ganjaran syurga bagi kami semua, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين.